kursus di JPN, kursus asas pendidikan khas JPN Kuantan. Mana auditorium tak ingat dah, lama tak sampai. Rasa belakang ni, cuba jalan dulu. Sudah sampai, sudah sampai. Boleh zoom kamera bibu, boleh zoom. Sabri, Cik Wahab, Cik Anang. Okey. Alhamdulillah untuk pagi ini kita dapat berkumpul bersama untuk satu slate card yang mana saya kira insan terpilih lah, yang mana option ikan khas ni, sebab kita nak memenuhkan kuota peserta khusus. Selain daripada itu, semua bukan option ikan khas. Yang option ikan khas ada berapa orang yang option sini? Cuba lihat. Yang memang option, degree pendidikan khas. 1, 2, 3, 4, terpilih, instan terpilih. Sedikit peraturan dan syarat khusus. Yang pertama, menepati masa. Ini mana-mana khusus lah. Di sekolah pun kita dah sedia maklum. Kita semua cikgu. Kita semua cikgu. Okey, jadi menepati masa. Kalau kita mula 8.30, 8.30 lah. Kita mohon 8.30. Kalau kata air tak ada, tak mandi. Oh, ramai. Okey, GPI ni satu peringatan untuk GPI. Ini tiap-tiap kali taklimat, tiap-tiap kali khusus saya akan maklumkan, saya akan beritahu. Okey. Untuk guru pendidikan Islam. Untuk guru pendidikan Islam, tuan-puan hanya layak memohon allow mengajar pendidikan khas jika tuan-puan mengajar tuan-puan mengajar satu kelas pendidikan khas dia, 2 kelas pendidikan khas dia, tuan-puan tak layak lagi dapat. Sebab tuan-puan kena bahagi 2. Terpaksa mengajar di perdana. Bila dalam jadual ada mengajar di perdana, tuan-puan tak layak untuk mohon. Itu syarat. Masa ni biasanya tuan-puan kena ada di sekolah, kena ada 4 kelas ke atas. 4 kelas ke atas untuk layak dapat sepenuh masa. Kalau tidak, nanti kalau 3 kelas pun, 3 kelas masih lagi tak layak, tak cukup masa. Tuan-puan kena mengajar dua alam. Dekat perdana pun kena mengajar, PPKI pun kena mengajar. Jadi kita akan tengok. Kalau kelas 3, tuan-puan hantar, kita dah tahu dah, mesti tak cukup. Pengarah lah. Kalau JPN pada pengarah UP sektor pendidikan khas. Seterusnya kepada inilah wajah-wajah ceria yang ada di hadapan saya, guru-guru pendidikan khas. Biasanya kalau pegawai di PPD saya panggil pegawai saya, sebab konstruktorannya di PPD kan. Tapi bila saya bersama dengan pegawai PPD, saya akan sebut yang pegawai pendidikan khas di PPD ni pegawai saya. Jadi KPPD pun terkejut sikit. Dalam tempoh 3 hari, bermula hari ini sehingga hari Jumaat, kita perlu membuat persediaan minda dan fizikal. Tapi itulah rancangan Allah lebih baik kan. Dalam kita merancang cantik, tiba-tiba di JPN pula, di Kuantan kan, dah pun tahu isu tak ada air. Jadi kena pandai pendidikan khas. Tapi mungkin sama seperti tuan-tuan dan puan-puan yang tadi kan, baru nak terlibat dengan option pendidikan khas. Bila kita dapat surat tawaran untuk jawatan, contoh saya lah, bila kita lihat saja pendidikan khas tu, dia akan rasa lain kan. Tak tahulah sebab tu ramai tidak mempunyai kemahiran bagaimana nak mengendalikan apabila berlakunya isu-isu yang tertentu daripada anak-anak MBPK. Jadi mereka minta, Puan boleh tak diadakan bengkel khas untuk kami guru-guru dapat belajar bagaimana cara habislah kan.
Itu yang penting. Sebab tu sekarang ni walaupun bukan option kita, contohnya kepada yang baru posting, bukan option kita, kita ditempatkan di program PTKI, kita kena terima. Pengalaman setahun, ya, ada isu cikgu. Okey, next. Ini lagi perkongsian. Sektor pendidikan khas kita, pegawai-pegawai pendidikan khas di Jabatan Pendidikan Negeri Pahang. Seterusnya yang saya hormati guru-guru pendidikan khas, mungkin juga guru yang baru dan mungkin orang lama macam saya jugalah. Okey, nama saya Puan Rugaya binti Muhammad. Saya adalah guru dari yang join. Saya kata ini semua guru-guru baru ni, tak ada pun yang batch bersama dengan saya dululah. Nama saya seorang je ada. Saya kata tak apalah, mungkin saya insan terpilih. Jadi saya okey je, saya suka je nak datang. Okey, jadi berbalik kepada soalan ketua sektor kita tadi, mengapa saya memilih untuk convert daripada guru arus perdana kepada guru pendidikan khas? Dia ada, saya bila ada sesuatu benda yang baru, saya selalu rasa teruja lah nak belajar kan. Okey, jadi berkait dengan pendidikan khas ni, saya sebenarnya adalah zero lah, tak tahu apa-apa tentang pendidikan khas. Jadi sebelum saya convert tu, saya ada banyak mengikuti perkembangan dan juga belajarlah tentang, saya ada banyak baca tentang murid-murid pendidikan khas ni, macam mana bila saya murid pendidikan khas, especially bila kita berdepan dengan murid-murid kelas belakang. Okey, saya juga mengajar murid-murid kelas belakang yang memang orang kata kalau katakan tak nak belajar, memang tak ada passion pun nak belajar. Kadang-kadang sangat bermasalah pun di sekolah. Jadi kita macam nak tahu apa masalah dia. Kadang-kadang daripada latar belakang keluarga dia ataupun dia sendiri pun yang bermasalah. Dan itu juga adalah satu jalan keluar untuk masalah ini, untuk saya bantu anak murid dan bantu anak saya sendiri. Jadi saya rasa macam sebab pula macam sedih kan, sebab saya rasa itu satu cabaran yang besar untuk saya. Dulu saya macam nak bantu anak orang. Tiba-tiba bila saya ada masalah dengan anak sendiri, saya macam saya tak boleh nak bantu anak saya sendiri. Dan daripada situ cikgu semua balik dengan membawa ilmu yang dipraktikkan, bekalan bukan untuk hari ini, untuk sepanjang kehidupan. Okey, dan kongsi ni kegembiraan ni lah, perkataan kena ingat ya, kecemerlangan insan istimewa, kegemilangan bersama. Ini daripada BP Has. Ni moto daripada BP Has. Dan gambar-gambar semua ya, hebat. Tahun ni kita dapat 6 mas. Di bawah Encik Aslah juga, ketua kontijen ada juga Cik Sabri bawah PPD Jerantut, dan ada kita buat di Jerantut untuk peringkat negeri. Jadi seronok berkumpul, kalau boleh nak libatkan semua. Kemudian merentas desa peringkat kebangsaan di Terengganu, ya, kejayaan anak-anak kita. Kemudian untuk emas, belajar bina bangunan tiba-tiba belajar peringkat khas. Tak pelik ke? Pelik juga lah. Belajar bina bangunan tiba-tiba ngajar peringkat khas. Setakat ni macam mana? Okey lah. Okey lah, dengar tu macam okey lah. Boleh ke? Boleh? Alhamdulillah. Ya. Masuk bila? 96 sehingga 99 di maktab perguruan. Bukan bidang pendidikan khas, dihantar posting ke pendidikan khas. Kalau kata tadi, kosong. Hari pertama sampai, dipostingkan ke Sekolah Menengah Tengku Panglima Perang Tengku Muhammad, Kuantan. Kalau kira sekolah yang paling ramai murid, sekarang ni 103 orang. Macam ni. Samalah macam mana rakan-rakan. Tapi apabila kita lah ditempatkan ke situ, maka itulah rezeki kita. Kita perlahan ya. Dari segi siapa mengajar pendidikan khas, pada saya tak ada masalah. You orang bahasa Inggeris ke, orang matematik ke, RBT ke, siapa pun,
tak ada masalah. Kerana dalam pendidikan, alhamdulillah di peringkat bahagian pendidikan khas, KPM telah pun menggezetkan ringkasan yang baru ya pada tahun 2021 ini kepada MBPK. Istilah itu memang digezetkan. Ya, kena ingat. Ya, kalau kita sebut lagi MBK, maknanya kita tak ada ilmu. Kerana dia dikeluarkan satu ya, dalam bab ini ya, kita akan berkongsi ya dengan tuan-tuan. Kita nak menjelaskan dari segi pelaksanaan kurikulum pendidikan khas itu ya, dokumen kurikulumnya, ciri-ciri pentaksiran bilik darjah PBD. Benda ini sebenarnya dah lama dalam pendidikan khas ditiadakan, jadi PASR pun follow lah kepada perkara tersebut. Dan yang terkini di bawah lembaga peperiksaan kita ada PA. Yes. Pandai cikgu-cikgu, mana cikgu ada ilmu dah tu. Mungkin lebih hebat pada saya, terlibat sebagai JU dan sebagainya. Ya, pentaksiran alternatif sekolah menengah. Ini adalah satu penyediaan kurikulum ataupun PPD. Okey, apa yang kita harapkan ya, objektif dari segi khusus ya, kalau kita menulis apa harf H pun ya, kita ada objektif yang sepatutnya ya, menyatakan pelaksanaan kurikulum pendidikan khas. Mana selepas ini sekiranya tuan-tuan dah habis kursus ini ya, slot ini, mana sebagai kurikulum kebangsaan ya, kurikulum kebangsaan yang diubah suai. Ini kita sebut sebagai kurikulum alternatif. Tapi sekarang dia dah tak ada alternatif tu. Kita gunakan, kalau yang perdana KSSR, kalau yang pendidikan khas KSSR PK. Menengah pun sama lah. Kurikulum yang dibina khusus dan kurikulum kemahiran yang diterima pakai oleh KPM. Kurikulum yang dibina khusus ni seperti di sekolah pendidikan khas vocational. Dia ada kurikulum khas dia. InsyaAllah pada sebelah petang sebelah petang kita akan bersama dengan pengetua SMPKB. Tapi kalau vocational dia ada sijil kemahiran. Itu antara yang digunakan ya. Apa sahaja kurikulum yang dikeluarkan oleh KPM tak ada masalah, kita boleh pakai. Jangan kita guna pula kurikulum daripada Indonesia, tak boleh ya. Kita gunakan kurikulum daripada Thailand, cakap dekat sana cakap Australia bagus ya, Jepun bagus. Kita pun gunakan kurikulum, kita boleh plus. Itu dasar, itu necas lah gaurai lah ya, dari segi dasar itu. Ini adalah untuk tahap 1 bagi kategori pendengaran. Okey, untuk kategori ketidakupayaan penglihatan, dia ada tahap 1. Ada tak tahun pengukuhan di situ? Dia tak ada. Dia terus, saya patah sikit. Untuk kelas pendidikan khas, pembelajaran, ratio kita mengikut bilangan murid per kelas, iaitu 6.5 murid satu kelas. Penglihatan dengan pendengaran, kita gunakan ratio mengikut kohort umur. Kalau dia ada umur 7 tahun hingga 12 tahun, tapi asalnya kita tahu tak macam mana boleh dapat 2.5 jam seminggu. Make sure kena dapatkan. Dengan saya ada. Kalau dah dapat, pandai-pandai lah pujuk. Kalau kita kan apa demand juga kan. Bawa ikan patin seekor ke boleh boleh dapat. Okey. Maknanya kita kena tengok dari segi masa itu. Dan semak balik jadual cikgu, jadual kelas cikgu, cukup tak masa keseluruhan tadi? Kalau tahap tak ada masalah ataupun mudah pada 1.5, tapi biasanya kita akan ambil yang sikit lah kan. Itu kebiasaannya lah. Tak ada, dia nak lebih ni. Lebih tak ada masalah ya. Kalau sekolah kita tak ada isu apa sesi pagi, sesi petang, nak lebih okey ya, kerana kita tahu murid kita 2016 ya. Ini adalah untuk pelaksanaan kurikulum standard sekolah menengah secara berperingkat pada ketika itu. Okey, dia pun sama juga macam rendah tadi, dia ada pentafsiran bagaimana apa semualah ya, pelaksanaan. Lepas tu di situ ya, pihak sekolah
hendaklah menggunakan DSKP bagi semua mata pelajaran KSSM termasuk pendidikan. Okay, untuk tingkatan 1 48 jam setahun bagi subjek Bahasa Melayu Komunikasi. Dan saya yakin dan percaya untuk kita sekarang ni, untuk BM Komunikasi ni, kita ada buku teks, betul? Ada ya di sekolah ada. Semua subjek ni dia ada buku teks yang disediakan oleh KPM. Tapi bila tengok Allah tinggikan khas itu, kita nak di akhir pembelajaran MBPK di PPKI ini mendapat sijil kemahiran apabila mereka keluar daripada sekolah. Tapi itu janji yang kita masih belum dapat tunaikan. Jadi siapakah harapan KPM, JPN dan PPD? Tuan-tuan dan puan-puan di sekolah lah yang kita harapkan, kerana kena faham itu. Maknanya dalam mata pelajaran trust pengurusan kehidupan dia ada 2 pula komponen. Macam tadilah kalau dia rendah untuk tahap 1 dia ada asas 3M. Tapi dalam tu ada komponennya 3 lagi. Okey? Kalau tengok di sini pengurusan kehidupan dia ada komponen dia kemahiran manipulatif dan pengurusan diri. Tak mencapai apa yang kita letakkan sasaran objektif dia tu. Itu pun kita kena ingat dalam kita melaksanakan ni, PDCA itu memang berlaku dalam PDPC kita setiap hari. Berkaitan dengan kurikulum, saya dah huraikan tadi. Rendah ni pun KSSMPK pun sama juga, KSSMPK pun sama. Dia pun perkara yang berkaitan dengan pelan pembangunan pendidikan, semuanya asasnya daripada sumber yang sama untuk mewujudkan saya tak nak sebutkan itu sebagai isu, tapi saya sebut itu sebagai cabaran. Sebut isu ni, bila sebut isu je masalah. Jadi saya tak nak sebut itu cabaran kepada cikgu sebagai pelaksana di peringkat sekolah. Dalam satu kelas 2013, perkara itu telah dinyatakan secara jelas mesti ada RPI. Kerana komunikasi, kan kita nampak dia bercakap susah, tapi dia boleh berkomunikasi melalui penulisan. Kita ada teknologi menggunakan WhatsApp dan sebagainya, boleh type atas telefon. Mana komunikasi dia berlaku, kan? Adakah unfair kita nak bagi dia kalau komunikasi dia tak boleh bercakap, kita nak bagi dia tahap 1, tapi dia boleh type, dia boleh masalah di rumah berkelahi apa semua, bawa sekolah tempai dia itu pun kena berhati-hati itu pun emosi kita dalam kita menentukan tahap penguasaan murid. Tak ada mana objektif yang saya bentangkan tadi tercapai lah. Tak ada soalan, mana jelas lah apa yang saya cakap kan. Okey, terima kasih semua. InsyaAllah kita akan sambung semula. Saya serah semula pada Encik Kamarul Aslah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya gini, cikgu kena faham. Ada murid yang tak masuk pra lah kan, masuk ke tahun 1. Tetapi sebenarnya ada parent atau tak tahu hala tuju nak pergi ke mana. Cikgu tak tahu macam mana nak buat. Sedangkan kemasukan ke PPK, fungsi cikgu untuk direct dengan kami. Untuk kami bantu, kita bantu. Kita bantu sekali parent tu yang tak ada hala tuju. Cikgu semua sekejap lagi, dah lama ni dah tahulah, ada parent tu memang dia tak bawa anak ke sekolah. Kebanyakan ada cikgu, sebenarnya ada yang tak. Okey, ini kalau kita kira ciri fizikal, 3PK ni bertempat sebenarnya klinikal, bertempat di sekolah pendidikan khas. Bilik audiologis, bilik kedap. Maksudnya bilik kedap sama dengan bilik unit ORL di hospital. Bilik terapi cara kerja, yang terbaru buat dengan cara tidur. Kita ada bilik yang agak-agak malam, kursi urut semua ada. Bilik tu ada lampu apa panggil tu, lampu yang keluar biru merah hitam tu. Bilik tu. Lampu disco light pun ada. Ini area of service, maksudnya
dalam program tahunan kami, maksudnya dah termasuk dalam takwim, kami pergi ke daerah lain. Jadi kami cuba cari tanah juga, ataupun cikgu buat surat jemputan kami ke sekolah ataupun ke PPD untuk adakan terapi, untuk adakan sesi. Okey, program ini cikgu tahu tak? Yang berlaku pada seluruh daerah. Ada? Okey. Yang ni dah program yang kami buat, pening sikit untuk kelas, bangunan, cikgu, PPM. Kami dah bekalkan murid, jadi dia Cik Amir lah benda saya tekan benda, jadi semua kata masalah. Tapi alhamdulillah lah, tapi ada parent-parent yang betul. Kerja ni penat tapi seronok. Jadi cikgu pun kami nak libatkan sama selepas ni. Cikgu-cikgu muda saya dengan Cik Hanim relate. Kalau dia bypass, contohnya klien kami jumpa dengan Cik Hanim dulu, dia cakap macam cikgu cakap tadi, dia tak dengar, dia cakap tak betul kan. Jadi ada yang ada air, ada bau, satu hal lagi. Tapi yang ada air, ada bau, ada darah, itu jangan pegang. Yang ada baby-baby ni jangan pegang. Itu macam sakit mata. Kalau kena sikit tak cuci elok, dia jangkit ganok lah. Cikgu kebar, tak masalah. Cikgu okey lah. Dia akan jangkit, dia mudah berjangkit macam sakit mata. Itu kena. Terima kasih banyak. Kalau ada pertanyaan, kita buka pertanyaan sikit. Kita ada 5 minit lagi. Kalau ada pertanyaan boleh tanya. Tapi untuk bidang masing-masing kita ada slot. 1 Julai 2021. Sebelum itu ditempatkan sebagai pengetua di Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vokasional Merbuk, Kedah. Tahun lepas 19 September 2021. Pengetua di sini tahun ni sorry, lupa tahun lah. Okey. Tak banyak pengalaman saya untuk berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan tentang Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vokasional Merbuk, Kuantan. Ya. Di Merbuk 9 bulan berkelana. Ujung minggu balik Kuantan, ujung minggu balik Kuantan. Ya, jadi saya ingat 621 km tu dekat dah untuk saya. Tak jauh dah, satu hala. Jadi saya dah pernah buat satu perjalanan. Anak-anak syurga. Takkan anak lagi. Kan? Nak apa lagi yang kita nak jaga? Kalau itulah kita dah dapat anak-anak syurga, kita nak apa lagi? Perform je lah. Ya. Janganlah pula dapat anak-anak syurga, tak apalah. Dia pun tak pernah komplain cikgu tak masuk kelas. Dia tak ada kepentingan nak deal dengan MBK, dia jadi SPM. Bila kata-kata sekolah kami sebelah UiTM Merbuk. Oh ya ke? Ada 4 km belakang je. Allah, sedihnya saya. Tapi yelah, tak ada nak salahkan orang sebab mereka tidak ada kepentingan dengan kita. Dan kita pula tak keluar nak cerita, tak keluar nak promosi kan. So nanti kan. So tak boleh nak agak banyak. Jadi sebab tu bila saya bersekolah, tengok pusat latihan kita, kemudahan kita. Maka bila yakin, oh ya cikgu saya pun tak sangka budak-budak ni boleh buat macam ni. Kemudahan macam ni hebat secara sebab nak dapat sijil pusat bertauliah tak mudah. Ya, tapi yang buat PB itu memang susah. Sebab kita kena tally standard latihan kita sama dengan kemudahan yang ada di industri. Baru boleh dapat pusat bertauliah. Kami pernah lalui satu situasi. Masa mula buka tak pakai aircon buat donat ni. 3 tahun lepas tu industri kata pakai kena ada aircon supaya dia naik cantik. Sekata kena pasang aircon. Tak pasang aircon tak lulus. Jadi itu antara cabaran-cabaran yang ni. Sampai cikgu-cikgu saya pun kadang-kadang fed up. Yalah, benda tak ada, benda tiba-tiba berubah. Dulu masa buka tak perlu nak longkang